Ya, macam dulu ana ingat lagi waktu ana budak-budak dulu surat berantai, surat berantai Syekh Ahmad dulu. Tak saya sempat kau. Lama orang tua makcik-makcik kita pakai foto state bagi. Sekarang ni hak surat berantai ni WhatsApp pula. WhatsApp berantai pula ni. Ada juga. Dia pun tafat upgrade juga. Dia pun pandai juga upgrade. Jadi kita kata fitnah akhir zaman berbagai-bagai lah. Bahkan alat gadget kita sendiri tu fitnah. Kalau tidak ditangani dengan cara yang baik, berapa ramai orang terfitnah. Kata di seorang syekh, dia kata zaman ni zaman orang tunduk je. Menunduk je. Tak angkat kepala. Kena pergi cuik atas kepala. Assalamualaikum. Baru dia balik. Allah. Kebetulan pula dia tak sempat nak tutup dia punya skrin. Kita tengok dia tengah duduk tengok cerita. Sambil-sambil tunggu dengar kuliah dalam masjid. Kata apa? Ini jadi masalah kita. Jadi kita memang masalah. Cuma anda tengok bila sebut fitnah gadget ni, ada seorang syekh tu dia kata, aku duk fikir macam mana orang dulu boleh solat, baca Quran, zikir sabar begitu khusyuk, lama berdiri tu, lengoh kaki-kaki. Bila mari zaman kita ni, bila ada alat gadget ni, zaman orang menunduk ni, aku tahulah, dia kata setiap benda tu apabila hati suka, dia tak terasa lama. Bila hati suka, dia tak akan rasa lama. Masya Allah. Kan berapa lama orang duk main WhatsApp sampai tutup masjid. Baliklah weh. Pukul 10 dah ni. Tok Noja pun nak balik, dia duduk main WhatsApp lagi dalam tu. Tak balik lama dah. Sebab bini dia 4 kali dah hantar WhatsApp balik lah. Bang kalau nak makan. Kan? Okey, sekali bungkus orang rumah dia. Sebab dia duduk jawab WhatsApp dia. Pukul 3, pukul 4 pagi duduk share WhatsApp. Kalau WhatsApp benda baik, logik juga. Pasal itulah kita kata pukul 4 pagi ni pakcik, makcik, waktu orang bangun bermunajat. Bukan bangun duduk berWhatsApp. Kan? Ambillah peluang masa tu kita duduk istighfar, kita baca Quran. Kalau habis geruk dia masuk, berapa lama dia duduk main benda ni, kita kata ini fitnah di hujung jari yang ada. Itu kalau WhatsApp benda baik. Kalau ada WhatsApp benda fitnah, lagi dahsyat. Yelah, bila Ustaz sebut WhatsApp benda fitnah ni, dia satu budaya kat sekarang Ustaz. Bila setiap orang boleh beri pandangan masing-masing, setiap orang boleh share, kadang-kadang bercelaru maklumat-maklumat dalam masyarakat. Sama ada maklumat agama, maklumat keselamatan, maklumat tentang wabak, teori demi teori. Mungkin Ustaz boleh beri, kita tajuk kita pun penyelamat zaman fitnah. Dan Ustaz sebut gadget. Dan bila gadget ni semua orang, boleh kita katakan semua orang terlibat sekarang ni kebanyakannya. Mungkin ada Ustaz boleh sebut tentang penyelamat. Macam mana kita nak tolak terus, tak boleh Ustaz. Anak-anak sekarang ni belajar online pakai gadget juga. Pasal kena beli. Tak beli kan nyanyi ke budak. Bukan nyanyi ke budak, nyanyi ke mak budak tu. Nyabik anak handphone. Ambil handphone mak. Ini fitnah gadget dia panggil. Fitnah gadget. Baiklah Ustaz. Kita kata bila zaman ni zaman penuh dengan fitnah, maka para ulama kata kita kena ambil benda muhkamat. Benda muhkamat ni benda-benda yang kita tidak ada keraguan dalam maklumatnya, dalam perkara-perkara yang besar. Contohnya apabila mari isu-isu yang besar. Tadi kita sebut isu Covid. Allah SWT sebut ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Yang pertama taat kepada Allah Taala itu mutlak. Taat kepada Rasul mutlak, wa ulil amri bergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itulah kata di para ulama, bila mari benda-benda baru dia panggil al-fitan al-mudlahimah. Maknanya fitnah yang gelap. Macam mana orang nak selesai masalah? Jadi kita janganlah duk pakat 2-3 orang buat usrah, penyelesaian masalah ada di tangan kita. Jadi ulama-ulama yang duk bersidang seluruh dunia tu macam tak ada nilai, tak ada harga dah. Sampai dituduh-tuduh ini ulama dah balik, ulama ahlu sunnah WHO dia tulis. Allahu akbar. Tidak ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah WHO. Kita kata per 5 ayat dia dah. Jadi di antaranya ahli-ahli fatwa habis dia kata sebab kenapa boleh luluskan benda ni, kenapa boleh setuju, lawan je benda ni, tak ada pun. Kita kata masya-Allah tabarakallah, janganlah kita bermudah-mudah nak jatuhkan satu-satu hukuman begitu mudah. Jadi bila mari zaman kita ni, di antara benda yang kita kena jaga sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innaha satakunu fitnah, akan mari satu zaman ujian. Sahabat-sahabat kata macam mana kita nak selamatkan diri kita? Qala tarji'una ila amrikumul awal. Mau balik kepada
urusan yang awal-awal dulu. Kita tengok bagaimana sikap para sahabat, bagaimana sikap para tabi'in, bagaimana sikap yang Nabi SAW sendiri, itu satu contoh yang terawal kan. Jadi kita tengok bagaimana mereka dalam menangani isu-isu yang berlaku. Maka di antara perkara yang kita kena jaga diri kita iaitu kehormatan diri seorang Muslim. Kehormatan diri. Dulu dia kata jaga darah kan. Dari sekarang ni dia menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Kan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddis bi kulli ma sami'. Nabi kata cukuplah orang tu jadi pendusta, apa dia bercakap, apa benda hak dia dengar, dia cerita belaka kepada orang. Apa benda yang masuk dalam WhatsApp kita forward belaka. Kadang-kadang dia forward tu Ustaz, dia tak baca pun. Bila orang tanya balik, apa awak hantar tu? Baca sendirilah. Awak baca ke tak lagi? Tak, saya nak tolong share je. Tak, nak bagi maklumat je. Tapi bila dia baca, dia pun istighfar, astagfirullah. Ada juga benda fitnah macam ni masuk dalam grup kita. Ini kita kata, Nabi kata cukuplah sebagai seorang tu menjadi pendusta apabila dia mencerita semua benda yang dia tahu. Ini di antara ciri-ciri pembohongan di zaman kita. Hadis ni dalam Muslim. Kata-kata Sayyidina Umar menarik. Dia kata apa? Iyyakum wal fitan. Umar kata hati-hati kamu, jaga-jaga kamu semua daripada fitnah yang berlaku. Fa inna waq'al lisan fiha mislu waq'as saif. Umar kata apa? Ucapan dengan lidah sama dengan orang yang menghunuskan pedang ke atas tengkuk musuh. Itu dia kata di qala Umar radhiyallahu anhu.